A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa 'ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'idna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Sebanyak-banyak kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita ditemukan lagi pada tengah hari ini bagi slot kita selepas Zuhur pada hari Sabtu. Saya ditaklifkan untuk minggu keempat bulan 4 dan minggu ketiga dalam puasa Ramadan. Jadi insya-Allah hari ini kita akan ambil masa sedikitlah untuk kita penuhkan ruang-ruang yang ada yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni dengan amalan-amalan kebaikan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Di antara kita yang belum berniat iktikaf, bolehlah niat iktikaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan ke atas kita dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bukan sahaja sampai pada bulan Ramadan, tapi Allah Taala pilih lagi kita sampai pada saat-saat akhir bulan Ramadan, iaitu pada 10 yang terakhir. Kejayaan seseorang ialah apabila dia melihat pada penghujung dalam satu-satu suasana. Kalau kita tengok, kita belajar, suasana hujung dia ialah bila mana kita ini dapat kejayaan, kita sampai kepada matlamat kita, sampai kepada ijazah. Kalau berhajat kita sampai ijazah, ataupun kita sampai master, sampai PhD, doktor falsafah. Itu saat penghujung. Kalau orang berlari pun sampai penghujung, itulah dinamakan bahawa kejayaan. Jadi sama juga dalam ibadah kita, Allah berikan bulan Ramadan ni pada penghujung ni lah kita sebenarnya kena ambil inisiatif sungguh-sungguh. Jangan sampai kita ini jadi orang yang keciciran. Jangan jadi sampai kita ini di kalangan orang yang rugilah. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kita dengan Ramadan, pada penghujung ni Allah beri kesihatan kat kita boleh beramal. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kat kita ni dengan satu kelebihan. Setiap daripada Allah Ta'ala wujudkan. Contohnya ialah bulan. Allah berikan bulan bagi kita. Bulan yang paling bagus adalah bulan Ramadan. Di antara Isna Ashar, 12 bulan, bulan dikata Sayyidul, penghulu kepada bulan ialah bulan Ramadan. Kalau kita kata hari yang paling bagus ataupun hari yang paling istimewa ialah Sayyidul Ayyam disebut Sayyidul Ayyam bermaksud hari Jumaat.
Tapi dikata kalau nahar, siangnya ni, siang yang paling bagus. Waktu bila? Siang paling baik sekali. Allah angkatkan kelebihan. Bukan ni raja sehari. Kan. Dalam setahun ada satu yang Allah letakkan siang tu yang istimewa, iaitu pada 9 Zulhijjah. Hari Arafah. Kita berpuasa tu siang paling bagus. Dan malam yang paling bagus sekali, malam apa? Dalam setahun. Bukan malam pertama. Malam pertama kahwin sekali je. Kalau kahwin satu. Kalau dua kali lah malam pertama. Tapi malam yang paling bagus ialah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di dalam satu surah, nama dia Suratul Qadar. Dan dia ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dia kata, Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam bahasa Arab, 1000 dia panggil alfun. Kita, kalau seandainya bilangan atas 1000, kita jumpa kepada juta. Juta. Dalam bahasa Arab, juta dia tak ada perkataan khusus. Juta. Dia paling tinggi ialah alfun. Kalau juta dia alfun. Nak cerita ni, Lailatul Qadar ni Allah letakkan martabat dia paling tinggi sekali. Paling tinggi sekali. Bukan sahaja yang tersurat, sebenarnya yang tersirat dalam Lailatul Qadar ni bukan 1000 bulan, malahan lebih. Tapi Allah letakkan kat hujung sekali. Alfun, bilangan yang disebut dalam bahasa alfun. Itu yang katakan bahawa sampai bulan Ramadan kena bersungguh-sungguh nak buat amalan. Ramai orang tanya di antara amalan apa yang dibuat, maka Nabi SAW ada sabdakan melalui hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah sahabat Nabi, dia meriwayatkan, dia sebagai perawi, Nabi SAW bersabda, Man qama ada menyatakan man yaqumu. Man qama, siapa yang bangkit fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar, maka Nabi bagi tahu ghafir lahu ma taqaddama min zambi. Bukan sahaja puasa, tapi siapa yang pada Lailatul Qadar dia bangkit malam. Jadi kat situ kita tahu bahawasanya amalan yang paling tinggi sekali dalam Lailatul Qadar ialah bila mana kita ini bangkit pada waktu malam. Walaupun kita tahu bahawasanya Lailatul Qadar itu bermula ialah selepas maghrib. Selepas maghrib, kalau jatuh dia adalah malam Lailatul Qadar, kita datang ke masjid, solat maghrib, kita dah dapat membuat satu amalan pada malam Lailatul Qadar. Kita solat Isya, maka malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Kita dapat amalan tersebut. Kita solat tarawih, solat witir, kemudian kita balik, kita tidur. Kita dapat tak beramal pada malam Lailatul Qadar? Dapat. Tapi paling baik adalah man qama, siapa yang bangkit. Siapa yang kata? Nabi SAW. Sebab itulah Allah beri pada kita 365 hari, maka kita bersedialah untuk 10 hari. Sekarang dah tinggal 9. Malam tadi malam 21. Malam tadi. Nak undur balik dah tak boleh. Kalau malam tadi kita tak bangkit, maknanya kita terlepas satu malam. Jadi ada lagi 9 malam. 9 malam ni teruslah beramal untuk cari ataupun untuk dapatkan amalan kita pada malam Lailatul Qadar. Satu. Yang kedua, orang selalu tanya, bila malam Lailatul Qadar tu? Ada ke tanda-tanda dia? Tanda-tanda dia yang malam Lailatul Qadar.
Saya di antara kata saya dengar bila mana air kalau waktu malam dia berhenti. Air yang arus dia berhenti. Ditunjukkan lagi kalau sekiranya tengok ada air jadi beku bila malam. Ada kata pokok ni sujud pada waktu malam. Macam-macam lah. Orang kata bahawa malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita nak tengok pokok sujud, 10 hari kita tunggu je kat luar, insya-Allah pokok tak sujud. Sebab memang Lailatul Qadar itu bila seseorang beramal, dia menjadi satu rahsia yang Allah Ta'ala berikan pada hamba dia. Ada benda-benda yang Allah Ta'ala berikan kerahsiaan. Satu di antaranya ialah Lailatul Qadar. Yang kedua, yang Allah berikan kerahsiaan bagi dia ialah ada waktu saat bila mana kita ini berdoa pada Yaumul Jumaah, saat tersebut kita punya doa ni Allah angkatkan dan kita tak tahu itu waktu bila. Tapi Allah akan angkatkan. Macam kita makan nasi, Allah datangkan keberkatan daripada nasi yang kita makan. Mana nasi yang Allah Ta'ala letakkan keberkatan? Kita tahu ke? Adakah dia punya cahaya, nur dia tu nasi berkat? Makanan yang berkat, kita pun makan yang berkat. Yang lain tak berkat, kita tak makan. Sebab Allah letakkan kerahsiaan. Allah letakkan kerahsiaan lain, di antaranya ialah haji yang mabrur. Haji yang mabrur Allah angkatkan pada seseorang bila dia menunaikan ibadah haji. Sama juga dengan bulan Ramadan, Lailatul Qadar Allah rahsiakan. Namun demikian, apa yang perlu kita buat ialah terus beramal ibadah kepada Allah Ta'ala dengan bangkit malam. Lepas tu orang tanya, bila bangkit malam nak buat amalan apa dulu? Sama ada nak tahajud dulu ke, nak hajat dulu ke, nak taubat ke, nak tasbih ke, nak witir ke? Mana yang perlu kita buat dulu? Sebahagian daripadanya dia menyusun. Yang terbaik ialah kita bangkit. Yang pertama, dikatakan bahawa kita ini minta pada Allah Ta'ala. Bermula dengan hajat. Bermula dengan hajat. Jadi, pada sujud yang terakhir, banyakkanlah minta pada Allah Ta'ala. Allah punya kuasa, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dan tiada lain kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha kuat. Allah lah yang letakkan, yang maha agung. Azim ni Allah yang maha agung. Maka kita solat dengan solat hajat. Ada sebahagian yang menyusun bila bangkit sahaja daripada tidur kerana dia istimewa. Ada satu solat yang tidak boleh dilakukan kecuali satu perkara ni. Apa perkaranya? Tidur. Solat apa nama dia? Solat tahajud. Jadi bangkit pada waktu malam, yang mula-mula diberikan keistimewaan dengan bangkitnya daripada tidur ialah tahajud, maka buatlah tahajud dulu. Jadi kat situ nak buat hajat dulu ke tahajud dulu, terpulang. Sama ada tuan-tuan nak buat tahajud dulu ataupun hajat dulu. Boleh tak kita gabungkan dalam tahajud terus dia minta hajat? Boleh tak, jadi masalah kita tahajud, lepas tu dalam sujud yang terakhir kita mohon pada Allah Ta'ala. Sebab sujud di antara satu amalan yang akan menjadi persaksian dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada anggota dia. Dan sesuatu amalan yang paling kita ini merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah sujud. Sebab tu dalam solat bagi kita mampu untuk sujud, sujud. Letakkan kepala kita ini di bawah sekali, di bawah telapak kaki kita kerana untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang sebaik-baiknya kita pecahkan di antara dua amalan, iaitu hajat dan juga tahajud. Selain daripada tu, tak apa, kita boleh buat sambungan ibadah-ibadah yang lain. Termasuklah ibadah yang kita buat solat, nama dia solat taubat. Solat taubat kita
insaf pada diri kita dengan amalan kita, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya para nabi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita ni banyak di antara kita adalah orang yang banyak salah dengan Allah Taala. Jadi buatlah selepas daripada tahajud dengan taubat. Tapi sebagusnya ialah sebelum kita solat taubat, kita istighfar dulu. Istighfarlah. Kalau boleh 100 kali. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Kalau tuan-tuan baca dengan nada macam tu, lengkap, dia tak sampai 5 minit. Tak sampai 5 minit. Dalam 3 minit lebih lah, dia akan habis 100 kali. Walaupun kita boleh zikir dengan cara lain. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Boleh juga. Kan lebih baik kita katakan bahawa, ampunkah aku ya Allah, Engkau yang Maha Agung. Sebut dengan astaghfirullahalazim. Kalau kita buat secara berjemaah, tuan-tuan, kita lagi semangat. Dan kita dapat ertikan apa yang kita sebut. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunkan aku, Engkau yang Maha Agung. Tapi kena latihlah. Kalau tak biasa, memang kita susah nak buat. Kalau orang dah biasa, dia akan bawa senang, mudah aja. Sama juga kalau kita ni biasa sebut nama Allah, pada penghujung hayat kita ni mudah kita untuk menyebut nama Allah. Tapi kalau kita ini susah nak sebut nama Allah, maka pengakhir wujud kita pun susah nak sebut nama Allah. Sebab itulah kena sebut selalu. Jadi yang pertama, dalam amalan dalam amalan 10 Ramadan terakhir ni adalah qiyam. Itu di antara paling tinggilah. Jadi bangkit pada waktu malam. Kalau mampu kita untuk pergi ke satu tempat untuk iktikaflah malam tu. Sekarang dah disusun dah. Mana-mana masjid dah disusun 10 malam. Ya, di sinilah kita susun 10 malam. Tapi kalau negara-negara luar, subhanallah. Ya, saya cerita yang lepas, kalau kat Pakistan, kat India, dia orang bawa beg besar. Dia bawa beg besar ni, keliling tepi ni penuh. Sebab dia orang akan tidur dalam masjid. Bila dia balik, bila raya. Raya, takbir malam tu, baru dia bawa beg tu balik. Selepas takbir. Tapi sebelum balik tu, dia akan berpelukan. Dia akan berpelukan masing-masing. Yaumul Aid Mubarak. Hari raya yang barakah. Dia minta ampun, minta maaf. Itu di kalangan orang-orang Pakistan, orang-orang India. Dia bawa beg. Jadi dia berduduk iktikaf dalam masjid. Kalau seandainya di Saudi ataupun di negara-negara Timur Tengah, Morocco ke, Jordan ke, Mesir ke, kemuncak dia ialah malam 27. Malam 27 itu paling kemuncak. Maknanya kalau kita 21 kat Mekah, 22 kat Mekah, 23 ramai. Bukan tak ramai, ramai. Sampai luar, sampai dataran pun penuh. Tapi kalau seandainya malam 27 kat Mekah, bukan saja kat dataran, bukan kat jalan, sampai hotel. Sampai hotel, tuan-tuan. Tapi speaker dia memang terbaik lah. Kita tengok kat jalan-jalan tu ada speaker, kat tiang tu ada speaker. Imam tu baca kat Masjidil Haram tu jauh dia dekat 1 kilometer. Antara satu sudut ke satu sudut tu kadang 2 sampai 2 ke 3 kilometer jauh dia. Tapi kita bunyi dengar imam tu baca tu macam imam tu dekat dengan kita. Malam dia ialah malam 27. Kalau seandainya kita ni nak turun lepas daripada asar, nak duduk dalam Masjidil Haram, insya-Allah dapat. Tapi dapat kat dataran. Lepas asar. Dapat, tapi dapat kat dataran. Tapi kalau seandainya kita datang zuhur ataupun pagi, insya-Allah duduk dalam mana?
duduk dalam Masjidil Haram. Sebab nak tunggu malam 27, dia orang siang tu dah, daripada pagi tu dah duduk. Dia tak bangkit. Kat sana memang malam 27. Tempat kita malam 27 pun boleh tahan. Dia bersaing. Kat masjid ramai, kat bazar pun ramai. Jadi kalau dia niat iktikaf kat bazar, tak boleh. Dia kena niat iktikaf dalam masjid. Sebab kat sana tahu, dia ambil manfaat betul-betul pada malam 10 ni. Allah berikan kelebihan yang tersendiri. Allah pilih sebenarnya. Allah pilih orang-orang yang boleh bangkit. Tapi ingatlah bahawasanya kalau kita dapat 10 malam terakhir, Nabi katakan bahawa Allah akan ampunkan dosa kita ni yang terdahulu. Daripada bila? Daripada mula kita balik sampailah kita hidup waktu tu, Allah semua ampunkan dosa dia. Sebab tu dia kata bahawa bukan saja pahala. Pahala memang Allah akan dah beri dah. Dalam suratul Qadar tu memang Allah berikan pahala. Dan dinyatakan dalam suratul Qadar. Bila kita dapat pada malam terqadar. Tapi kena cari. Kena cari sebab kat situ ada muhasabah kita. Imanan wahtisaban, kena berkira-kira. Sebab itulah ada orang-orang yang Allah Ta'ala pilih, dia dapat pada malam Lailatul Qadar. Bila? Iaitu dia buat daripada 1 sampailah malam raya. Jadi kita nak buat bila? Buatlah daripada sekarang ni. 10 hari, dah tinggal 9 hari ni. Jangan sampai kita terlepas. Saya pesan pada diri saya sendiri ni pun. Jangan sampai terlepas. Mengantuk-mengantuk pun bangkit. Bangkit. Walaupun mata sengal ni tak cukup tidur, tapi kena bangkit. Niatlah malam ni bangkit. Saya puas, saya tekankan saya punya alam ni, saya tekankan pukul 3, 3.10, 3.5 minit, 3.10. 3 waktu saya tekan. Kalau kita dah niat baik, subhanallah, padahal tidur dekat pukul 12. Saya dah tekan dah. Sebelum pukul 3, 2.50, macam kena kejut ni. Bangun. Saya tengok jam. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kau kejutkan aku ya Allah. 2.50. Kalau kita nak buat baik, insya-Allah Allah akan sampingkan kita dengan para malaikat. Dia kejutkan. Percayalah. Dan kita terus bangkitlah. Jangan cakap sikit lagi. Kalau kita cakap sikit lagi, jam kita tu akan ditutup oleh siapa? Syaitan tutup. Nanti dia tukar alam dia bila? Pukul 6. Kita takut dah sampai pukul 6, sahur pun tak dapat. Sebab bulan Ramadan ada keistimewaan dia yang semua tahu. Antara amalan tadi saya cakap dengan qiyam. Tapi ada amalan-amalan yang lain. Yang saya pasti ibu-ibu, ayah-ayah ada buat sekarang. Sebab tu ruginya orang bila masuk pada bulan Ramadan, dia tidak puasa. Siapa cakap? Jibril yang doakan. Cilakalah orang itu masuk Ramadan, dia tak penuhi pertama, tak minta keampunan, tak dapat pengampunan. Jibril kata cilaka. Sebab tu sampai bulan Ramadan, jangan sampai tak puasa. Walaupun berita Melaka keluar awal Ramadan, 80 lokasi tempat di kalangan rakyat Melaka ni, di lokasi yang dikatakan tempat orang tidak puasa. 80 tempat kat Melaka. Awal Ramadan dah keluar tahun ni. Oh, saya kata hebat. Bermula segala-galanya di Melaka. Ni, bila yang pertama, bulan puasa, jangan tak puasa, rugi dia. Tapi, ada orang ambil kelebihan. Kelebihan apa? Iaitu pada malam Ramadan, dia terus pergi berterawih. Terawih tu, habis terawih, dia buat solat witir. Solat witir, lepas solat witir doa. Lepas doa buat apa? Niat. Niat nawaitu sauma ghadin. Saja aku puasa untuk esok hari. Bila dia ni berniat malam tu ikut mazhab Syafi'i, maka sahlah dia. Tapi kalau dia berniat malam tu, dia rugi. Mana ruginya? Kalau seandainya dia berniat pada malam tu, tapi dia tak sahur. Itu rugi. Sebab Nabi bagi tahu, kalau seandainya kamu berpuasa Ramadan, bangkitlah waktu sahur, sebab sahur kamu tu ada keberkatan. Berkahnya mana? Kebaikan yang Allah Ta'ala beri. Kadang Allah rahsiakan. Tu yang kata kita makan tu, tak tahu berkahnya.
Kalau ustaz kata dalam satu nasi itu banyak dia punya, nasi itu ada satu keberkatan, maknanya kita kena habiskan. Ya. Habis ustaz, kalau ada roti ni, roti sekeping manis tu yang saya makan, itulah yang berkat. Kita pun tak tahu mana tempat yang Allah Ta'ala letakkan keberkatan. Sebab tu orang tua kita kalau nampak nasi jatuh, kutip, masukkan. Sebab itu adalah rezeki. Apa orang tua kita kata? Berkat. Berkat. Sebenarnya nak nyatakan di situ ada keberkatan dia, walaupun dia sebutir nasi. Sebab tu yang pertama, bila kata puasa, jangan sampai tak sahur. Jadi Alhamdulillah, dia dah niat sahur, dia nak puasa, kemudian dia bangkit sahur. Bagus tak sahur? Sahur bagus. Tapi rugi orang yang sahur. Lah, rugi lagi. Apa ruginya? Iaitu dia tak ambil peluang untuk tahajud. Sebab itulah, bila bangun sahur, jangan sampai kita tinggalkan tahajud. InsyaAllah, semua sahur pagi. Jadi ambil peluang, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Solatlah tahajud. Yang penting kita tahajud. Kan saya bagi tahu tahajud kelebihan dia cukup besar. 1 rakaat menyamai dengan 1000 rakaat kita solat pada waktu siang. 1000 rakaat. 1 rakaat tahajud. Sedangkan solat tahajud paling sedikit ialah 2 rakaat. Kelebihan dia. Dan Allah paling menyukai di antara hamba-hamba dia dengan amalan sunat dia adalah di antaranya ialah bangkit malam. Semua tidur, tapi dia bangkit seorang, dia mengadu dengan Allah Ta'ala. Yang lain tak mengadu, dia dengar, Allah dengar yang seorang ni mengadu. Istimewa tak dia? Tu dia kata, malam orang bangkit, dia istimewa. Kalau sekarang semua berjaga, angkat doa, Ya Allah, Ya Allah, semua angkat doa. Ya Allah, ramai. Tapi bila tidur malam, dia seorang. Maknanya, tumpuan tu pada dia. Bukan bermaksud Allah ni tak boleh menumpukan semua. Maha suci Allah. Allah segala-galanya. Tapi itulah dikatakan bahawa Allah suka orang yang bangkit pada waktu malam. Sama juga orang yang solat ni. Yang Allah Ta'ala suka bila mana dia ni sujud. Sujud. Sebab tu Nabi SAW dalam amalan dia, dia sujud lama. Aisyah ni kuit kaki Nabi SAW. Aisyah merasakan sujud Nabi terlalu lama. Dia khawatir, dia cuit-cuit Nabi tak bergerak. Takut dia pergi buat selama-lama dia. Dia cuit kaki. Nabi SAW goyangkan. Oh, ada lagi kata Aisyah. Ada juga orang sujud lama-lama cuit-cuit pun tak bergerak. Habis bukan mati, rupa tidur. Sebab solat tasbih. Rupa kat masjid solat tasbih lama-lama orang dah bangkit, dia sujud lama. Dia sujud lama. Sujud terakhir tu lama. Imam dah salam, kita cuit-cuit tak bergerak. Lepas tu baru bangkit. Rupanya dia tidur. Tapi bila kita tanya, kamu tidur? Tak. Ustaz kata, Allah suka sujud yang paling lama. Padahal dia tidur. Tapi itulah amalan di antara kita ni yang paling baik ialah sujud. Jadi, bila bangkit waktu sahur, jangan sampai tinggal tahajud. Bagus tahajud? Bagus tahajud. Bagus tahajud pun ada yang tak bagusnya bila mana dia tak angkatkan doa. Sebab doa waktu tu adalah doa mustajab. Jadi tuan-tuan tengok rentetan daripada amalan tu. Kita dah berniat, kemudian kita dah bersahur. Apa nak buat sahur? Kita tahajud. Lepas tahajud kita nak buat apa? Kita kena berdoa. Bagus tak doa dia? Baguslah. Minta pada Allah Ta'ala seperti imam baca tadi. Jadi amalan yang baik adalah solat. Bagus solat dalam bulan puasa. Yang tak bagusnya solat, bila dia solat sorang-sorang. Waktu fardu. Maka sebaik-baiknya dia jemaah. Jadi jemaah lah. Kerana jemaah tu ada kelebihan lagi yang Allah bagi, kata Nabi. Sampai 25, ada kata 27 kali ganda. Kalau Imam Daud kata, Abu Daud, Rawah Abu Daud, yang kahwin pula 70 kali ganda. Subhanallah. Bagi orang yang solat jemaah. Bagus solat jemaah? Bagus. Ada yang tak bagusnya pula kekurangan solat jemaah. Apa kekurangannya? Bila dia solat kat rumah. Lebih baik pergi kat masjid. Itu kelebihan orang pergi masjid. Langkah dia semua pahala.
Dia hapuskan dosa, pergi, balik dia sama. Sama tak dengan naik kereta, dengan naik motor, jalan kaki? Tak sama. Tak sama. Pahala dia tak sama. Lebih baik jalan kaki. Tapi kalau jauh daripada saya, Pak Ilalam datang sini, alamat saya datang sini, tak balik saya. Lalu saya naik kereta. Tak apa, Allah ni maha kaya. Allah akan balas. Tak payahlah kita risau-risau. Berapa Allah nak bagi aku ni? Aku naik motor. Yang tu naik kereta. Berapa? Tak payah. Sebab neraca Allah tu, neraca seadil-adilnya. Jadi bagus tak sembahyang kat masjid? Bagus. Jemaah? Bagus. Bagus. Tapi ada yang tak bagus. Ada yang tak bagus bila sembahyang jemaah kat masjid, berjemaah. Yang tak bagusnya apa? Bila kita tinggalkan sunat rawatib. Oh, ada lagi. Rawatib tu kita jangan tinggal. Sebab setiap rawatib tu semua ada kelebihan sendiri. Dulu saya bagi tahu subuh ada kelebihan sendiri kan? Zuhur ada kelebihan sendiri. Zuhur ada. Allah janji bagi mereka menaikkan solat zuhur 4-4 kata Ummah Habibah. Jaminan syurga. Orang yang menunaikan solat rawatib walaupun ghairu muakkad sebelum asar 4 rakaat, Allah jauhkan daripada api neraka. Siapa yang menunaikan solat isyak 4 rakaat, khilaf kat situ sama ada dengan 1 salam ataupun 2 salam, maka dia seumpama beribadat pada malam Lailatul Qadar 4 rakaat. Rawatib ni ada kelebihan. Jadi sebab tu bila kita dah duduk kat situ, duduk kat masjid, jangan tinggal rawatib. Bagus tak rawatib? Bagus. Jadi Allah beri pada kita ni bulan Ramadan dengan nikmat ni supaya kita ini dapat beribadah. Apa lagi nak buat ibadah? Allah beri pada kita ni kan. Kalau tak puasa kita bercakap, bulan puasa pun boleh tahan juga bercakap. Kan? Allah berikan bagi bercakap. Cakaplah bulan puasa, nasihatkan orang. Rugi juga kalau seandainya tahu cakap tapi tak nak berzikir. Zikirlah. Zikir dengan apa? Dengan memuji Allah. Nak ucap subhanallah. Tapi kelebihan daripada zikir tu pun dah banyak dah tuan-tuan. Kita sebut la ilaha illallah, itulah di antara zikir timbangan yang paling berat. Sebut la ilaha illallah. Nabi SAW akan berikan syafaat kepada umat dia ni di antara orang yang dalam timbangan dia sama. Maka Nabi SAW akan memberikan satu syafaat untuk memberatkan pada timbangan yang sama ni dengan timbangan kebaikan, maka dia akan naik. Maka dia akan masuk dalam syurga. Nabi SAW akan beri lagi syafaat dia yang mereka ini telah melakukan dosa, nak dimasukkan dalam neraka. Nabi SAW datangkan syafaat, minta pada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala perkenankan dia ambil orang ini untuk masuk dalam syurga. Sedangkan dia tersenarai untuk masuk dalam neraka. Kerana apa? Syafaat daripada Nabi SAW. Ada di antaranya ni, dia ni memang dah masuk dalam neraka dah. Dah masuk dalam neraka. Tapi Nabi SAW minta pada Allah Ta'ala, dia ambil umat Nabi SAW ni terus masuk ke dalam syurga. Sebab Nabi SAW tak putus-putus dia sujud minta pada Allah Ta'ala. Nabi sujud. Itu kata bahawasanya amalan yang paling tinggi di antara perbuatan ibadat ialah sujud. Nabi sujud sampaikan Allah pesan. Allah tegur kepada Nabi, ya Muhammad irfa' wajhuka, irfa' ra'suka. Angkat kepala engkau ya Muhammad, apa yang kau nak? Katakanlah, aku akan tunaikan. Nabi SAW kalau boleh nak tarik semua sekali umat Muhammad SAW yang ada pada diri dia walaupun sebesar biji sawi dengan keimanan kepada Allah dan Rasul, Nabi akan ambil untuk masuk dalam syurga. Kalimah apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalaulah seandainya dia bermaksiat, walaupun dia melakukan dosa besar, syafaat Nabi akan diberikan juga bila dihumban dalam neraka. Tapi pada mulut dia ini mengeluarkan kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan yakin tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Nabi pun minta juga pada Allah Ta'ala tarik untuk masuk dalam syurga. Sebab itulah sayang Nabi SAW
teramat-amat sayang pada umat dia. Kita dengar berita tahun ni kan, subhanallah. 3-4 tahun lepas dengar Abang Yus. Abang Yus dalam bulan Ramadan sedang puasa, lepas solat berjalan di depan makam Nabi, jatuh rebah meninggal. Abang Yus Sri Petaling. Tahun ni dengar tak? Orang Arab menangis berjurai air mata, diangkat satu jenazah. Yang baru meninggal di mana? Di Masjid Nabawi. Saudara Badrul. Dia bukan orang ternama, bukan orang kaya pun, tapi dipilih oleh Allah Ta'ala datang ke sana. Dapat bertemu dengan Nabi SAW di depan makam Nabi SAW. Dia cakap dengan jemaah dia, dengan kawan-kawan dia, betapa untungnya kalau kita ini dapat disemadikan kan kubur Baqi'. Sebab kubur Baqi' itu ialah tempat para sahabat, keluarga Nabi SAW. Kalau kita ini disemadikan tempat kekasih-kekasih Allah Ta'ala, satu kekasih Allah Ta'ala ni, dia akan beri syafaat kepada 70 sekeliling dia. Ni 70 orang dapat dia punya syafaat dia. Dia cakap macam tu, untung dapat pergi meninggal kat mana? Kat kubur Baqi'. Pukul 2 pagi dia antara senarai yang dapat masuk dalam apps dalam Raudah. Pukul 2 pagi dia masuk. Sebab masa Covid ni dia masuk dalam satu program. Dia masuk dalam program dia masukkan nama, kalau terpilih dia dapatlah. Dia masuk pukul 2 pagi. Kisah dia ni lah, dia masuk 2 pagi. Selepas dia masuk 2 pagi, setengah jam orang duduk dalam Raudah. Yang musim Covid ni duduk setengah jam. Duduklah beribadat, nak solat apa? Solatlah. Saya baru yang lepas ni saya ada kuliah kat mana? Kat Kampung ni, Lorong Pandan kaum ibu. Ingat Mak Ajar Zainab kata, betul Ustaz, saya dapat duduk selesa Ustaz. Saya kata rezeki betul Mak Nap kata. Allah beri pada Mak Nap, oh selesa Ustaz, setengah jam puas. Kita nak doa, kita nak tak ada berimpit-rimpit. Kalau tidak, kita sembahyang kadang kita dibawa ke lengkang Pak Arab. Sungguh kita duduk kat Raudah, kita duduk ke lengkang Pak Arab. Dia besar, kita kecil, dia berdiri terkangkang Pasal lain macam dia tangga tengok, macam ada orang kita pun tulis belakang. Tengok dia dah standby dah. Nak tunggu kita, bangkit dia. Kita angkat doa ni, dia tunggu. Macam nak masuk parking kat bazar tu. Pantang tengok signal buka. Kita tunggu je. Padahal dia duduk dalam tu, signal buka, dia tak keluar-keluar. Kita nunggu bila kau nak keluar. Rupa tak keluar. Macam tu lah kat Raudah. Nunggu je. Tapi yang ini dia dapat doa. Macam-macam dia minta pada Allah. Dapat macam-macam sembahyang. Saudara Badrul, dia ini solat di Raudah. Lepas solat Raudah, dia pun keluar. Bila keluar, jalan makam Nabi. Menghadap makam Nabi SAW, dia pun angkat tangan, dia doa. Waktu tu, bila kita berdoa depan makam Nabi SAW, Nabi nampak kita. Nabi nampak kita. Kita sebut Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah nampak kita. Dia tengok dia punya umat dia ni ziarah dia. Sebab tu siapa yang ziarah Nabi waktu Nabi tiada, seumpama dia ini ziarah waktu Nabi hidup. Saudara Badrul ni pergi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia pun angkat tangan, doa. Waktu tu bila dia doa tu, terus Allah Ta'ala jatuhkan dia kat situ dan meninggal terus. Arab yang angkat tu kata apa? Ini bukan orang biasa. Ini orang yang Allah Ta'ala pilih. Tak ada sakit, tak ada apa, tiba-tiba dia meninggalkan depan makam Nabi SAW, di hadapan Nabi. Orang Arab yang tidur situ, duduk situ, bekerja kat situ, tunggu mati-mati, tak mati-mati depan tu. Dia tak mati. Sebab Allah tak pilih kat dia. Tapi ni hamba Allah ni dipilih, mati kat situ. Pak Arab angkat ni Jula menangis. Ini orang yang aku angkat ni bukan orang-orang biasa. Memang menjadi di antara Allah Ta'ala sayang. Nabi SAW sayang. Dia bawa pergi kubur Baqi'. Apa yang dia cakap, dia semadikan kat Baqi'. Dia dapat semadikan kat Baqi'. Itulah orang istimewa. Jangan kita pula kata dia istimewa. Kita tak istimewa. Kita istimewa ni dalam 10 Ramadan ni. Ambil lah istimewa tu. Macam kurang istimewa je. Kita cakap pula macam tu. Kan semua tu pilihan Allah Ta'ala. Betapa kita tengok kawan kita yang sihat tiba-tiba. Saya pergi tadi kuliah kat mana? Kat Sungai Rambai. Terkejut saya tengok sahabat saya. Patutlah pun tak nampak. Rupa-rupanya dia datang dengan 4 tongkat.
dengan 4 kaki. Saya kata, ya Allah, tak dengar berita apa-apa. Tengok sihat jalan. Sihat Ustaz. Ingat, sebelum cuti tu, sebelum Ramadan, seminggu lepas tu ada game main badminton urat kat lutut putus. Subhanallah. Meleleh mata saya Ustaz. Bila tengok kat mana? Kat masjid Sungai Rambai ni dia buat live kan, solat tarawih. Dia tarawih kat mana? Tarawih kat Hospital Putra. Meleleh mata saya. Sekarang tengok dia pakai 4 kaki. Tapi datang masjid, tak boleh Ustaz. Jiwa dah ada kat masjid. Bila dia tak datang masjid, mengelitik tik. Ada tak pada diri tuan-tuan kalau seandainya tak datang masjid hati mengelitik? Kalau ada, alhamdulillah, Allah sayang dah tu. Allah sayang tak tuan-tuan? Sebab itulah ambil manfaat apa amalan nak buat bulan Ramadan ni. Ambil lah. Yang akhir sekali, banyak lagi sebenarnya amalan tu. Allah beri kita ni kan handset ni kan. Handset. Satu hari ni berapa kali kita buka handset? Berapa kali kita tengok WhatsApp? Banyak tuan-tuan WhatsApp. Saya punya WhatsApp pun banyak. Tak baca lagi yang. Tak bila nak baca saya tak tahu. Sebab selalunya baca ni semua WhatsApp ni. WhatsApp, Telegram. Selalunya baca bila? Waktu nak tidur baru saya baca. Kadang yang ngejen-ngejen tengok, dah terlepas lah. Sebab tak ada masa kita nak membaca. Allah bagi kita baca WhatsApp. Rugi kalau orang baca WhatsApp kalau tak baca Quran. Bacalah Quran sikit pun jadilah. Paling sikit apa? Surah Ikhlas tu saya cakap. Bacalah surah Ikhlas. Banyak kali saya ulang-ulang supaya kita ingat surah Ikhlas tu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pahala macam 10 juzuk kita dah baca. 10 kali kita baca mahliga yang Allah sediakan. Lagi apa dalam bulan Ramadan? Dalam bulan Ramadan, dia sampai Ramadan rugi kalau seandainya dia tak bangkit waktu malam untuk tarawih. Tarawih pergi, jangan tak pergi. Sebab malam tu je, malam Ramadan aja ada. Kalau dia cuti 1-2 hari, 2 hari dia cuti, bulan Syawal mintalah imam muda ke, imam satu ke buat tarawih. Absent tu kita cuti, gantikan. Apa kata imam? Berapa cawan kau minum daun ketum nanti? Sampai mabuk macam ni, mana ada solat tarawih? Bulan Syawal tak ada. Dan rugi kalau seorang itu solat tarawih pada waktu Ramadan kalau seandainya dia tak teruskan dengan solat witir. Habiskan solat witir. Tapi saya ada prinsip, saya balik saya nak sambung lagi. Alhamdulillah. Sambunglah. Sambung apa? Saya sambung more. Sambung more buat apa? Sambung tu untuk salat. Kalau betul sambung untuk tinggalkan 8 rakaat. Tapi kalau balik, takut-takut dia tak tutup dengan witir. Sebab witir tu amalan Nabi. Nabi tak tinggalkan duha. Nabi tak tinggalkan puasa bid. Nabi tak tinggalkan witir setiap hari. Kita yang setiap hari witir bila kita buat, ni lah Ramadan aja. Syawal buat tak agak-agak? Buat Ustaz. Hari minggu pertama buat, minggu kedua dah terlupa 1. Minggu ketiga dah terlupa 2. Masuk sampai bulan ketiga dah terlupa semua pula. Inilah ni kata bahawa dirasah. Tentang pembelajaran kita untuk amalan kita ni pada Ramadan juga sebenarnya. Kan kita baca Quran Ramadan dia, betul tak? Sekarang ni dah tinggal masa ujung Ramadan ni, banyak orang buat program apa? Khatam Quran. Khatam Quran berderet-deret. Semalam saya pergi majlis khatam Quran Peredan. Hari ni ada majlis khatam. Subhanallah. Belum Ramadan habis pun dah khatam dah. Alhamdulillah. Tapi tengok selepas daripada Ramadan, Syawal. Sebulan. Ada majlis khatam. Belum khatam, masuk 2 bulan. Belum khatam, tak khatam-khatam sampai 10 bulan. Tak habis lagi. Tak khatam-khatam. Allahu Akbar. Inilah tarbiyah kita. Dan akhir sekali, kalau amalan dalam bulan Ramadan, Allah berikan dia dengan perjumpaan Ramadan, itulah kalau seandainya Allah tak ampunkan. Dia tak angkatkan doa. Mintalah pada Allah keampunan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang terpilih. Ada orang yang dia nak sungguh-sungguh dapat dia terpilih, tapi dia boleh twist.
Berlaku tak? Berlaku. Kita tengok awal Ramadan. Ramai tak? Penuh. Tapi kenapa dah hujung tinggal setengah? Sekarang setengah ke tinggal suku? Setengah. Kenapa tak macam awal? Sebab Allah Ta'ala tak pilih kat dia. Tuan-tuan, ada seorang sahabat, nama dia ialah Abdullah bin Sa'ad bin Sahar. Siapa tu? Abdullah bin Sa'ad bin Sahar. Tuan-tuan memang tahulah, kalau saya kuliah mesti ada cerita sirah. Dan tuan-tuan memang nunggu je cerita sirah. Suka sangat cerita sahabat. Kenapa tak baca buku? Susahlah ustaz nak baca, macam tak jumpa. Tapi kalau dengar ustaz cerita lagi seronok lagi dengar daripada nak membaca. Bacalah sahabat nama dia Abdullah bin Sa'ad bin Sahar. Dia ni ialah penulis wahyu. Kalau penulis wahyu, hebat tak orang tu? Hebat. Sebaris dengan Zaid bin Sabit. Sebaris dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia penulis wahyu. Antaranya ialah Zubair bin Awam. Dia penulis wahyu. Penulis Al-Quran. Salah seorang daripadanya ialah Abdullah bin Sa'ad bin Sahar. Duduk di Mekah sama dengan Nabi. Tulis wahyu Allah Ta'ala. Berhijrah bersama Nabi pergi mana? Pergi Madinah. Sampai kat Madinah, dia minta izin dengan Nabi SAW, dia nak balik ke Mekah. Nabi izinkan. Sebab tempat darah dia nak balik kampung. Baliklah kampung. Sampai kat kampung dia kat Mekah, akhirnya dia murtad. Dia murtad. Sedangkan dia ni siapa? Penulis wahyu. Kalau penulis wahyu dekat tak dengan Nabi? Dekat dengan Nabi. Tapi Allah tak pilih kepada dia. Akhirnya dia murtad. Dia cakap, dia hasut kepada penduduk-penduduk Mekah, Islam ni dalam keadaan dia ni bodoh. Kalau sekiranya aku tukarkan dengan ayat Al-Quran pun semua percaya. Dia cakap, sedangkan Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran suratul Hajj. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kan? Sesungguhnya kami yang turunkan dan kami yang menjaga. Allah yang jaga. Dia kata kalau aku ubah pun manusia akan percaya. Tapi Allah yang bagi tahu macam tu. Kedengaran berita tu sampai kat Madinah, Nabi dengar bahawa Abdullah bin Sa'ad bin Sahar ini telah murtad. Dan dia telah hasut penduduk-penduduk Mekah ni. Sampailah peristiwa tersebut pada 6 Hijrah. Bila berlaku perjanjian Hudaibiyah, dia tak taubat juga. Sampai berlaku pada 8 Hijrah, umat Islam daripada Mekah, daripada Madinah seramai 10,000 tawan kota Mekah. Dulu saya bagi tahu ada 10, seorang di antaranya ialah Abdullah bin Sa'ad bin Sahar. Nabi kata kalau kamu jumpa, kamu boleh pancung kepala dia, boleh bunuh. Sahabat dengar, ya Rasulullah, kalau aku nampak ya Rasulullah, nampak dia kat Mekah, aku jumpa dia ya Rasulullah, pedangnya akan hinggap, akan bunuh. Semangat para sahabat ni dengar Nabi SAW katakan. Sebab di antara perosak kepada agama. Kan kalau orang murtad, apa hukum orang murtad? Pujuk dia untuk bertaubat. Kalau seandainya tak nak bertaubat, hukum had apa dia? Bunuh. Abdullah ni, Nabi kata bunuh. 10 orang tersenarai nama dia. Tersenarai nama dia. Ni nak cerita orang Allah Ta'ala pilih. Dia pilih pada tempat baik, tapi terpesong ikut hawa nafsu dia. Tapi mujur. Cerita dia mujur. Hujung-hujung dia macam mana? Ini cerita dia. Bila Nabi SAW datang 10,000, Abdullah bin Sa'ad bin Sahar ni dia tahu. Wah, nama dia dah tersenarai. Seangkatan dengan Sufyan, Abu Sufyan, seangkatan dengan Ikrimah, seangkatan dengan Wahsy, berseangkatan dengan Hindun. Nama dia termasuk sekali. Ini kalau aku tunggu lagi kat Mekah, alamat mati. Apa nak buat? Lari. Bila dia nak lari ni, Sayyidina Osman rupanya saudara kepada dia kerana minum susu sama. Sebab orang-orang Arab di zaman Rasulullah SAW memang dia ada ambil upah bagi susuan. Nabi SAW kan adik-beradik susuan dengan Abu Sufyan bin Haris yang lepas tu saya ceritakan. Sebenarnya bukan tu je, ada 2-3 orang adik-beradik Nabi dengan susuan. Sebab dia bagi upah. Kat Malaysia tak ada bagi upah susuan ni. Nak minum sendiri pun tak cukup. Bukan minum sendiri tak cukup. Yang ada baru sebulan 2 bulan dah kering dah. Tapi orang Arab disubur. Besar-besar dia punya tabung dia. Sekali dia sedut tu kenyang lah. Boleh tukar lain. Lain
minum lagi. Lain, minum. Tabung Arab lah. Tabung Malaysia kecil-kecil. Tak tahulah cup apa, tak tahu. A ke B, C, saya tak tahulah. Tapi saya tahu memang ada cup dia lah. Tapi Arab macam tu. Dan dia ni sama dikatakan saudara dengan Abu Sufyan. Apa Abu Sufyan? Dengan Osman bin Affan. Dan kita tahu kan Osman bin Affan ni Khulafa Ar-Rasyidin. Orang yang lembut orang dia. Malahan beradab. Sampai satu ketika Nabi duduk dengan Abu Bakar dengan Umar. Nabi SAW kaki dia ni, baju dia ni tersingkap nampak betis. Duduk dengan Umar dengan Abu Bakar. Tapi bila Osman datang, Nabi SAW terus turunkan dia punya jubah ni. Tutup dia punya betis. Abu Bakar tengok. Masa aku duduk, engkau ya Rasulullah tak ada pun tutup-tutup. Tiba Sayyidina Umar, kau bukan main tutup lagi. Sayyidina Osman pun pergi. Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, masa aku duduk tak ada kau tutup ya Rasulullah. Ini bahasa kita lah. Maka Nabi SAW mengatakan bahawa aku malu dengan Osman. Adab dia terlalu tinggi. Sebab tu pemberontak datang. Cakap dia apa ke. Tetapi dia kata, aman billah. Beriman pada Allah Ta'ala. Allah akan bantu. Sampailah rumah dia dicerobohi, masuk daripada atas. Dibunuh. Sayyidina Osman dalam keadaan baca Quran. Bukan dia bersilat, tak ada. Tengah baca Quran. Serah diri pada Allah Ta'ala. Lembutnya Sayyidina Osman. Lalu Sayyidina Osman cari dia punya kawan kerabat dia ni siapa? Iaitu Abdullah bin Sa'ad bin Sahar. Cari jumpa. Bila jumpa macam mana? Bila jumpa ni kata bahawasanya wahai Abdullah, kamu ni dalam keadaan bahaya. Aku tahu ya Osman. Bagaimana aku nak lepaskan diri? Tak lain tak bukan aku terpaksa minta ampun dengan Nabi SAW. Macam mana nak minta ampun? Nak keluar pun takut sebab sahabat-sahabat dah kata, aku nampak Abdullah, maka tamatlah riwayat dia. Akhirnya Sayyidina Osman kata, kau ambil lah. Imamah ni, apa dia dipanggil? Syal ni kan. Bolot kepala tinggal mata je. Dibawa oleh Sayyidina Osman. Pergi mana? Pergi kemah Nabi SAW. Duduk sebelah Nabi SAW. Sayyidina Osman menghadap. Ya Rasulullah. Sahabat ada ni. Sahabat-sahabat ada. Ya Rasulullah. Kenal tak ni? Nabi tanya, man huwa? Wa Abdullah bin Sa'ad bin Sahar. Sahabat-sahabat dengar. Abdullah bin Sa'ad bin Sahar. Ya Rasulullah, kata Osman, ampunkanlah ya Rasulullah. Sesungguhnya dia telah bertaubat. Walaupun dia ini disenaraikan daripada 10 orang, dia bertaubat ya Rasulullah. Ampunkanlah. Abdullah ulur tangan. Dia ulur tangan kepada Nabi SAW. Nabi tengok je. Nabi tak salam pun. Nabi tak salam bermaksud Nabi tak menyahut lah. Akhirnya Osman cakap, ya Rasulullah, sesungguhnya dia dah bertaubat ya Rasulullah. Ampunkanlah dia ya Rasulullah. Ampunkanlah. Mudah-mudahan dapat rahmat Allah ya Rasulullah. Ampunkanlah. Diulur tangan lagi. Nabi SAW salam. Nabi SAW. Dua. Akhirnya dipujuk lagi oleh Sayyidina Osman. Kali ketiga. Diulur tangan. Rasulullah sambut? Pun tak sambut. Tak sambut. Akhir pujukan daripada Osman, ya Rasulullah, ampunkanlah. Kalau tak ada ampun ke atas dia, dah tak adalah kehidupan dia lah ni. Maknanya dia akan sia-sia. Ampunkanlah ya Rasulullah. Dia benar-benar, akhirnya dipujuk oleh Sayyidina Osman. Dia ulur Nabi SAW pun salam. Bila salam, dua orang di antaranya Osman dan Abdullah ni, dia kata saudara dia pun keluar daripada kemah. Bila keluar daripada kemah, Nabi SAW cakap pada para sahabat, tahu tak siapa tu? Abdullah bin Sa'ad bin Sahar. Kenapa ya Rasulullah kau tak menyambut salam dia yang pertama ya Rasulullah? Siapa di kalangan kamu yang masa mula-mula aku katakan Abdullah bin Sa'ad bin Sahar, bila kamu ketemui kamu akan bunuh? Siapa? Aku ya Rasulullah. Ini dah jumpa, kenapa tak bunuh ya? Kenapa kamu tak bunuh? Ada bagi syarat 3. Sahabat-sahabat tak faham. Mungkin agaknya sahabat-sahabat akan kata apa ya Rasulullah, kenyit-kenyit mata jadilah. Kalau kenyit mata aku faham. Tak bunuh. Tapi akhirnya dia terampun. Nak cerita itulah hamba Allah. Allah angkatkan kelebihan menjadi penulis wahyu.
Ada Allah Ta'ala angkatkan kelebihan dia, datang hari pertama tarawih. Ni kalau dengar ni marah orang yang tak datang tarawih, tuan-tuan. Ini ustaz macam kenakan aku je. Tak, tuan-tuan, nak beringatkan pada kita, dunia kita duduk sekejap. Yang lama ni selepas mati ni lama. Bayangkan tuan-tuan, Sayyidina Umar Ibnul Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni sahabat Nabi, jamin masuk syurga. Berjalan beriringan dengan Nabi. Nabi kata beginilah kita berjalan kat dunia, macam inilah kita akan masuk dalam syurga. Jaminan masuk dalam syurga. Tapi Abdullah bin Umar ni minta dengan Allah, ya Allah, tunjukkanlah ya Allah bagaimana kehidupan ayahku yang berada di alam barzah. Tunjukkan ya Allah, dia mohon pada Allah Ta'ala nak tengok bapa dia. Setahun tuan-tuan dia berdoa, minta-minta, akhirnya Allah Ta'ala datangkan dalam mimpi. Dan sesungguhnya mimpi ini tidak boleh dijadikan hujah. Tapi nak ceritalah siapa dia, Abdullah bin Umar ni, dia bermimpi, dia lihat bapa dia berada di alam barzah dalam keadaan mengelap peluh. Ni, delap peluh dia. Kenapa? Dia katakan bahawa sesungguhnya aku ini baru sahaja ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Sayyidina Umar tu dah dijamin masuk dalam syurga, kat dalam yang lahat alam barzah tu, Allah datang kepada malaikat untuk pertanyaan sampai berpeluh. Agak-agak manusia yang macam kita ni, berpeluh ke terkencing? Allahu Akbar. Saya takut tak terkencing, cuma terus terberak, tuan-tuan. Sebab ketakutan manusia waktu tu. Sebab tu kita kata bahawa tiba sampai bulan Ramadan, ramai orang, tapi bila penghujung tak ramai. Sebab apa? Allah Ta'ala tak pilih dia. Tapi saya percayalah tuan-tuan yang ada malam ni, yang ada kat sini ni, tiap-tiap malam tak tinggal. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi Ustaz, saya ni, bila malam tarawih ni ngantuk lah Ustaz. Nak hilangkan ngantuk senang je tuan-tuan. Macam mana? Cari mana surau yang kosong, tolong jadi imam. InsyaAllah. Jadi imam tak ngantuk tuan-tuan. Ya, ikhlas saya cakap. Tuan-tuan nampak imam tarawih ngantuk? Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Nak hilangkan ngantuk jadi imam lah. Tak ada pun tak nak jadi imam. Takut tak apa, jadi Bilal. Nak tengok jadi Bilal. Mic tu kalau orang tak biasa pegang tuan-tuan, menggigil, padahal selawat dia pun. Menggigil nak selawat tu. Dapat masjid ni, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi, bergema. Pegang mic tu tuan-tuan, silap-silap kau teruskan lah. Ngantuk tak agak-agak pegang mic menggigil? Tak ngantuk. Orang keadaan ketakutan tak mengantuk tuan-tuan. Masa nak kena vaksin, ada yang tidur. Nak kena vaksin, Haji, kita cucuk sikit aja dia pun tunjuk depan jarum. Sekejap, nak tidur kejap. Tak ada tuan-tuan. Tengok jarum, cup. Belum buka, dia punya lengan ni, tangan tu dia dah keras dah. Dia dah keras dah. Punya takut. Takut dia hilang ngantuk tuan-tuan. Sampai nurse tegur, kenapa keras sangat ni? Janganlah keraskan, lembutkan je lah. Belum buka ni dia punya lengan ni dah keras dah. Kejang. Dia nak tahan sakit. Nak kata takut dia tak tidur. Sebab itulah kalau ada orang ngantuk-ngantuk dalam tarawih, suruh duduk depan. Sekali-sekali dia dah ngantuk tu, kau pula selawat. Terus jadi segar. Sungguh dia dah ngantuk-ngantuk, kau pula selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Hilang ngantuk tuan-tuan. Kita ngantuk-ngantuk sangat kan? Kita ngantuk-ngantuk sangat. Bawa kereta ngantuk ni. Cuba terbabas sikit, masuk dalam kat rumput tu kan. Boom. Lepas tu agak-agak ngantuk tak? Bulat mata tuan-tuan. Hilang dia punya ngantuk. Terus bulat. Ish. Mana ngantuknya hilang. Tapi minta jangan macam tu tuan-tuan. Kalau ngantuk bawa kereta, berhenti tepi tidur tuan-tuan. Sebab kita tak tahu bahawa kenikmatan daripada mengantuk ialah tidur. Kalau kita tak mengantuk suruh tidur, satu penyiksaan. Betul tak?
Ya. Tuan-tuan dah tidur daripada pukul 8 tadi. Subuh jejak pukul 12. Lepas zuhur ngantuk lagi, tidur lagi sampai pukul 4. Bangun sembahyang asar. Lepas tu petang tu nak ngantuk-ngantuk, dah tak boleh lah, tak payah ngantuk lagi lah, tak payah tidur. Nak tengok malam ni tidur ke tidak. Pukul 12 terkebil-kebil. Isteri dah berdengkur dah. Dah macam seromong kereta api. Kita diam. Pejam-pejam. Aku nak tidur, pejam-pejam. Tak mau tidur, tuan-tuan. Kenikmatan tidur ialah bila ngantuk. Betul. Walaupun dengan duduk. Sedap tidur, tuan-tuan. Tanyalah imam ni. Ittaqullah, semua tunduk. Nikmatnya tidur waktu khutbah. Jadi tuan-tuan, mata Allah Ta'ala itulah. Nak cerita kalau Allah Ta'ala pilih. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita. Sampai kepada 10 yang terakhir, kita jangan lupa untuk teruskan iltizam kita dapatkan Lailatul Qadar. Kerana dia bukan sahaja yang tersirat daripada ayat Quran. Al-Fusyah dikata bahawa sungguh lebih baik daripada 1000 bulan. Sebenarnya yang tersirat Allah Ta'ala berikan lebih daripada itu. Tapi kita dengarkan dengan 1000 bulan itu pun dah cukup besar dah. 83 tahun. Sebab tu bila maghrib je, ambil infakkan untuk masuk dan tabung. Kalau tuan-tuan masukkan waktu maghrib ke waktu isyak tu, itu adalah malam terqadar, tuan-tuan seumpama berinfak selama 83 tahun. Sebab itulah 10 malam ni jangan tinggal. Saya doakan ibu-ibu, ayah-ayah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesihatan yang baik, Allah berikan kekuatan keimanan untuk terus kita mengabdikan diri beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesihatan yang baik, Allah jauhkan daripada segala penyakit, dan mudah-mudahan semua apa yang kita cita-citakan, harapkan Allah perkenankan. Amin ya rabbal alamin. Dan pertemuan kita bukan saja di sini, mudah-mudahan Allah temukan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza astaghfirullah. Oh ya, lupa pula. Ini pertemuan saya dengan tuan-tuan terakhir sampailah raya. Jadi saya nak minta maaf dengan tuan-tuan. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung tuan-tuan, mana pemberian daripada tuan-tuan, halalkanlah. Maka minum tuan-tuan yang berikan pada saya, halalkanlah. Apa yang saya berikan pada tuan-tuan dengan ilmu, saya halalkan segala-galanya, mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita dan boleh kita sampaikan kepada orang lain dengan ucapan walaupun puasa tak habis lagi, selamat hari raya tuan-tuan dan maaf zahir batin. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara wa li jamil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'a wa amalan salihan wa yaqinan sadiqa wa rizqan halalan thayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.